Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari cuti ataupun pada hari Ahad malam Isnin ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatannya, menurunkan rahmatnya dan menurunkan redha-Nya kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam perbincangan berkaitan dengan wasiat daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di mana pada wasiat yang pertama membicarakan tentang kepentingan ilmu dan bagaimana kita sebagai seorang muslim seharusnya, sepatutnya dan seharusnya terkedepan daripada mereka yang lain yang bukan Islam dari segi ilmu. Walau bagaimanapun yang sepatutnya berlaku itu jarang dapat kita kecapi. Oleh demikian maka sewajarnya pada kita sebagai seorang muslim berazam, bersungguh-sungguh untuk meletakkan diri kita di kalangan mereka yang berilmu atau mencari ilmu, kerana mencari ilmu itu merupakan satu tuntutan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada wasiat yang kedua, tuan-tuan ya, wasiat yang kedua daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i memberikan wasiatnya. Wasiat ini diberi pada kita jugalah tuan-tuan. Walaupun kita tak hidup sezaman dengan dia, tapi ianya dinukilkan untuk diberikan peringatan kepada kita yang hidup pada zaman yang penuh pancaroba ini. Kata Al-Imam Syafi'i, pilihlah makanan yang halal. Ini tuan-tuan, pilihlah makanan yang halal kerana ia menjamin kesihatan dan menyebabkan syaitan gerun. Okey, baik. Jadi wasiatnya jelas, iaitu perkara yang berkaitan dengan makanan, tuan-tuan. Perkara yang berkaitan dengan makanan. Kalau Bangi ni tuan-tuan memang terkenal. Kalau tanya siapa-siapa pun sekarang ni, dia orang kata Bangi inilah syurga makanan. Apa saja yang tak ada di sini tuan-tuan. Sup keting apa semua sekali semua ada di sini. Tempat lain tak ada, di sini ada. Baik, di dalam Islam tuan-tuan rahmati Allah, kata Al-Imam Syafi'i, pilihlah makanan yang halal. Makanan yang halal itu banyak. Makanan yang halal itu banyak, manakala kalau kita hitung antara makanan yang halal dengan makanan yang haram tuan-tuan, sebenarnya hanya beberapa makanan sahaja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan yang diharamkan oleh Allah ini dinyatakan dalam Al-Quran, dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga adalah satu perkara yang jelas. Sebab itu bila dihitung antaranya, iaitu ulama yang moden hari ini tuan-tuan, iaitu Yusuf Qaradawi, Syekh Profesor Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa bila dihitung yang halal dengan yang haram, kita dapati bahawa yang haram itu sangat sedikit. Apa yang tak boleh makan tuan-tuan? Hanya beberapa perkara saja yang tak boleh minum, umpamanya arak, benda yang memabukkan. Yang tak boleh dimakan iaitu darah, antaranya daging yang tidak disembelih dengan cara yang halal, perkara-perkara yang beracun. Itu saja perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Manakala perkara yang lain itu dihalalkan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal.
Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran, fahuwa halal, maka halal lah dia. Tak boleh nak kita tukar, tuan-tuan. Wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang diharamkan oleh Allah, maka hukumnya haram. Tetap haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Apa yang disenyapkan, didiamkan olehnya, maka ianya dibenarkan, diharuskan. Sebab itu dalam persoalan makanan ni, tuan-tuan, semuanya adalah harus dimakan kecuali ada dalil yang mengatakan atau bukti yang mengatakan tidak boleh. Mengatakan tidak boleh. Itulah yang berlaku hari ini, tuan-tuan rahmati Allah. Ada orang yang seperti mana yang kita bincangkan pada minggu perjumpaan lepas, dikatakan bahawa Allah Taala menyebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir. Yang disebut dalam ayat Al-Quran itu, ada orang buat tafsiran bahawa yang diharamkan iaitu daging babi. Maka tulangnya boleh buat sup, tak ada masalah. Kata begitu. Jadi akan buka pula sup tulang babi, halal. Tulang babi jaking pula chop, halal. Kata. Pasal apa? Quran sebut bahawa yang diharamkan itu hanyalah dagingnya. Ini mereka tak faham konteks itu, tuan-tuan. Sebab Al-Quran itu cantik, bila disebut daging antara perkara yang diperlukan ataupun yang paling berharga dalam haiwan tersebut, maka bila disebut yang paling berharga, yang lainnya akan mengikut seperti mana yang paling berharga. Maksudnya kalau yang paling berharga itu haram, yang selepasnya ataupun yang status keduanya maka juga adalah haram. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apa yang disembunyikan ataupun apa yang tak disebut oleh Allah, maka halal, tak ada masalah apa-apa. Sebab itu kalau nak tengok durian halal ke haram, tuan-tuan, ada sebut dalam Quran haram? Tak ada. Ada ke Quran, ada hadis? Tak ada. Okey, maka tak ada masalah apa-apa. Ikan dugong, tuan, dugong. Dulu satu ketika dugong macam mana boleh halal ke haram? Kita duk menangis dugong tu mati, kita duk menangis satu ketika dahulu. Terdampar dugong tu. Ini bukan dugong lain ni, bukan dugong kiasan ni, dugong betul-betul, tuan-tuan. Ni dugong yang terdampar itu mati, ataupun matilah kita sebut, maka duduk menangis. Okeylah, tak apalah, tapi kenapa tak boleh kita ambil dagingnya buat bakar barbecue ke atau macam mana, tuan-tuan? Pasal tak ada masalah apa-apa. Jadi oleh demikian, tuan-tuan rahmati Allah, dalam perkara ini, tuan-tuan, yang halal itu sebenarnya sangat banyak, maka yang haram itu merupakan beberapa sahaja yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama, iaitu pilihlah makanan yang halal. Al-Imam Syafi'i kata makanan halal itu ya wajib kita pilih, pilihlah makanan yang halal, kerana ia menjamin kesihatan dan menyebabkan syaitan gerun. Okey. Jadi yang pertama, sebabnya kerana kesihatan, tuan. Okey, itu yang pertama. Nanti kita akan lihat pendetilan yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang keduanya, menyebabkan syaitan gerun. Kita hari ini alhamdulillah makan banyak, badan kuat, tuan-tuan, main besi tiap petang, tapi syaitan tak gurun pada kita, tuan-tuan. Semakin badan besar, semakin tak gurun. Pasal apa? Makanannya tadi, tuan-tuan. Kita ni di zaman yang penuh musibah ini, tuan-tuan, macam-macam yang diberikan ataupun macam-macam yang kita makan, yang sebenarnya merupakan perkara-perkara yang menyebabkan syaitan tidak gerun kepada kita. Baik, itu dalam hadis fitan disebutkan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha anhu aminal halal aw minal haram. Hadis Bukhari. Akan datang pada kamu satu zaman yang mana seseorang itu tidak lagi mempedulikan adakah yang diambil itu daripada halal ataupun yang diambil itu daripada haram. Ini zaman kita lah, tuan-tuan. Zaman kita ini. Sebab itulah bahawa Imam Syafi'i mengatakan bahawa kepentingan memilih makanan dan minuman yang bersih serta halal sangat dititik beratkan oleh Islam. Ini bertujuan memastikan makanan dan minuman itu tidak memudaratkan manusia. Okey, yang pertama sekali, tuan-tuan, iaitu perkara yang dipilih, makanan yang dipilih itu mestilah halal. Halal pada makanan ada dua perkara. Yang pertama, halal dari segi kontennya, dari segi kandungannya, tuan-tuan. Bila tengok kandungan itu, semua kandungan itu halal, maka halal lah hukumnya, tak ada masalah. Maksudnya kalau kita beli nasi lemak, tengok kandungannya, ada nasi, ada lemak, ada santan, ada bilis, ada kacang, ada sambal. Okey, halal, tak ada masalah apa-apa.
Tapi kalau ada sambal pula, sambal cicak tuan-tuan. Sambal cicak. Kalau ingat isteri saya satu ketika dulu dia menyelia sekolah orang asli tuan-tuan. Ada anak murid di situ yang praktikal. Hari Khamis dengan hari Jumaat, budak itu sibuk. Budak-budak asli, orang asli ni sibuk, tuan-tuan. Sibuk pasal apa? Sibuk mencari cicak, tuan-tuan. Sebab nak balik hari kan petang Jumaat itu balik, tuan-tuan. Jadi buat balik cicak untuk nak makan kat asrama, orang marah, tuan-tuan. Bawa balik kat rumah. Jadi kita boleh makan atau tidak? Ya, memang tak boleh lah, tuan-tuan. Jadi kalau ada cicak itu, maka hukumnya dia halal. Konten ataupun kandungan itu menjadi haram disebabkan ada kandungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berartinya sesuatu makanan itu dari segi kandungan itu perlu kita lihat. Sama juga orang makan roti canai, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tuan-tuan saya rasa suka juga makan roti canai. Jadi bila kita makan roti canai, kita sangat-sangat tidak memberikan perhatian. Contohnya telur yang digunakan oleh si penebor roti canai itu, tuan-tuan. Adakah telur itu telah dibasuh kulitnya ataupun belum dibasuh kulitnya, tuan-tuan? Ini antara benda yang nak cerita ke cermatnya ataupun berhati-hatinya kita di dalam memilih makanan yang halal. Itu ada unsur yang barangkali ada unsur najis pada makanan yang kita makan itu. Baik, kalau kita lihat bahawa orang tebal roti canai, tebal roti canai, ada di kalangan tuan-tuan tebal roti canai ke? Tak ada ya? Okey. Bila tebal roti canai, orang minta telur satu, roti canai telur satu. Dia kata siap. Dia kata, okey. Jadi telur itu masih lagi di atas tray, di atas bekas telur itu, tuan-tuan. Dan telur itu keluar daripada mana, tuan-tuan? Telur ayam keluar daripada mana? Daripada dubur ayam. Bila keluar daripada dubur itu, najis keluar daripada mana? Dubur juga. Tempat keluar yang sama, lepas tu dia bergolek-golek-golek, kemudian ada yang lekat najis-najis yang lama itu, yang cala-cala itu, tuan-tuan. Orang yang diupah untuk mengutip telur ayam, mereka tak basuh telur tu, tuan-tuan. Dia ambil letak atas tray. Bila ambil letak atas tray, ada tak kesan najis? Ada. Jadi kulit telur itu iaitu kulit yang najis. Terkena benda yang najis. Maka dia letak atas tray sampai ke kedai, tuan punya tebal roti canai tu, roti canai satu, kita minta telur satu, siap, pak, dia pegang. Dia pegang tu bukan masalah, tak ada masalah, pegang, dia pecahkan, okey, tak ada masalah lagi. Dengan syarat, kalau dia lepas dia pecahkan tadi, dia pergi basuh tangan dia, barulah dia pegang balik roti canai. Itu kira baguslah, tuan-tuan. Tapi ada ke orang buat macam tu, tuan-tuan? Lambat lah, tuan-tuan. Silap gaya, habis pelanggan lari. Jadi apa yang dia buat, iaitu biasa dia pecahkan, dia pegang telur, dia pecahkan, tangan yang kena najis ni, tuan-tuan, dia pun letak pet pada pada roti canai itu. Dia lekatlah yang najis-najis tu atas roti canai. Kita pun makan sedap. Tambah satu lagi, double telur. Okey. Memanglah sedap roti canai peri sertai ayam, tuan-tuan. Apa nak buat? Jadi sebab tu kita kena hati-hati, tengok balik, tuan-tuan. Kalau ada kawan-kawan kita yang buat roti canai, pesan pada dia. Cara yang paling mudah iaitu basuh dulu telur itu je. Basuh dulu telur itu, kulit telur itu basuh je dulu, basuh, lepas tu letak di atas bekas. Jadi kalau kita nak tengok orang tu basuh atau tidak, biasanya yang dah dibasuh dia tak letak balik di atas tray dia tu. Dia akan letak dalam bekas yang lain. Jadi kalau tengok bekas yang lain tu, akhirnya insya-Allah basuhlah tu. Kalau nak pasti lagi, tanya dia pula, tuan-tuan. Tanya dia pula. Tapi kalau confirm duduk atas tray yang daripada kertas itu, tuan-tuan, itu confirm tak basuh dah, tuan-tuan. Jadi ada unsur najis dah? Ada. Bila ada unsur najis, maka hukumnya adalah haram. Tapi sedap tu pasal apa? Tak nak macam mana? Manusia memang macam tu, tuan-tuan. Lepas tu garing pula, ada perasa, tuan-tuan, rasa. Bau sikit-sikit. Itu yang syok. Tak sama, Ustaz. Roti canai kedai itu dengan kedai lain memang tak sama, tuan-tuan. Memang tak sama. Kita pun lepas pada itu, bila kita makan benda tu, kita rasa malas, kita rasa macam-macam, kita rasa segan itu, malas itu dan ini. Pasal apa? Pasal ada unsur yang tidak halal yang ada di dalam makanan kita. Saya ingat dulu masa duduk di Terengganu, ada seorang orang tua, orang kawasan situ panggil dia Tok Syekh lah. Tok Syekh ni mana dia ni dianggap sebagai macam wali lah begitu, tuan-tuan. Dia sangat berhati-hati makan. Satu ketika petang tu, saya dengan kawan, dengan dua orang yang lain,
ajak dia minum petang. Tuan Syekh minum petang, dia kata boleh tak? Singgah di kedai roti canai. Nak makan roti canai juga tuan-tuan. Singgah di kedai roti canai, dia pun tengok. Tapi dia tengok pelik sikit lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat lah cara dia tengok. Dia seperong. Kedai lain dia kata, pasal apa Syekh? Teruk sangat. Dia tak cerita lah teruk apa. Itu jalan lah. Sampai kedai lain tu berhenti. Boleh saya Syekh? Dia sekejap dia kata. Seperong dulu. Tak boleh. 4-5 buah kedai lah sekali baru jumpa tuan-tuan. Baru jumpa, berhenti makan roti canai. Dia order roti canai juga. Kemudian bila tengah-tengah kami makan ini, dia kata apa? Bila kita makan ini, ingat pada tuannya sikit. Jadi adalah orang muda belakang meja kami tu, kuat dia cakap. Tuan Syekh ni cakap kuat. Jadi orang belakang dia, orang muda di belakang kami tu mungkin terlintas dalam hati dia, nak buat dia ingat buat apa ke tuan dia? Tuan dia, kita dah bayar tuan dia. Mana begitulah tuan. Dia pun jawab, sebelum ada lintasan hati orang tu barangkali dia terdengar, maka dia jawab, bukan tuan ni, tuan atas sana. Orang kata, bisa dia ni, kata, bisa ni. Dia nak gambarkan, tuan rahmati Allah, kenapa barangkali dia boleh sampai ke peringkat itu, menyedari lintasan orang pun dia boleh tahu tu, pasal makanannya dijaga, diberikan keberkatan, rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itulah karamah bagi dia. Macam mana nak dapat karamah? Makan apa namanya, roti canai pun masalah dah tuan-tuan. Tak kira yang lain lagi tuan-tuan. Kita tak kira yang lain, Masya Allah. Ini zaman kita, ini zaman fitnah. Jadi sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan rahmati Allah, makanan dan minuman itu, sebab itu dalam fiqh ni tuan-tuan, dia agak luas, agak mudah. Okay. Selagi mana kita nampak ianya halal, selesai masalah, tak masalah. Kita tidak boleh, tuan-tuan nak pergi makan nasi ayam, kita tengok masuk kat dapur dia, tengok tempat masak dia, tengok ayam tu dia beli daripada mana, siasat 2-3 hari baru kita makan. Dah. Fiqh mudah saja, iaitu bila nampaknya orang yang membeli itu daripada sumber yang halal, selesai masalah. Tak perlu kita menyelidik satu persatu. Cumanya dari segi pemakanan ni tuan-tuan, fiqhnya selesai, tak ada masalah. Cuma kalau dari segi waraknya, orang yang dalam ahli tasawuf, orang yang menjaga hati ni tuan-tuan, dia jaga sangat tentang perkara ini. Contohnya kalau kita pergi ke pasar malam, kan? Pergi pasar malam, ya masak tu semuanya orang Islam, alhamdulillah, dengan tudungnya, alhamdulillah, okey, tak ada masalah apa. Jadi cumanya kita ada dalam satu perkara, iaitu kita pilih makanan yang sedap, yang halal, yang sedap. Tapi ada kurang kita dari segi waraknya tuan-tuan. Pasal apa? Kita nak beli nasi ayam, sebelah sini ada nasi ayam, sebelah sini nasi ayam. Sebelah sini nasi ayam, ayamnya ayam dara, lepas tu nampaknya sedap, dia besar sikit potongannya, yang sini kecil sikit. Tapi yang kecil ni yang jualnya dengan tudungnya bagus, dengan gaya peniaga muslimah. Yang sebelah sini jual tuan-tuan dengan roknya tuan-tuan. Lelaki pakai rantai tuan-tuan. Jadi kita beli yang mana agaknya tuan-tuan? Kita cari yang sedap dan yang besar ayamnya, sebab kita nak makan ayam, nasi ayam tuan-tuan. Dari segi waraknya tak ada di situ tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita pilih iaitu sedap dan selera kita. Bukan kita tengok pula pada orang yang menyediakan makanan kepada kita itu, adakah dia ini menepati, walaupunlah kita tak kata haram, dari segi fiqh tidak haram, tetapi dari segi waraknya di situ, iaitu kita memberikan keutamaan orang yang soleh yang menyediakan makanan kepada kita. Itu tuan-tuan. Jadi payah lepas ni tuan-tuan, payah lepas ni. Lepas tu kadang-kadang kita singgah tengok, kan, nampak tak bertudung apa semua sekali. Tempat lain lah tuan-tuan. Sedap macam mana pun lain kali lah tuan-tuan. Mana yang begitu. Cari tempat orang-orang yang soleh yang meniaga. Mudah-mudahan, ialah kita taklah nak kata tuan-tuan, mana kalau dia tutup aurat tu kira soleh lah berbanding dengan yang tidak tutup aurat. Jangan pula tuan-tuan berhenti kereta tanya dia, ni soleh ke solehah ni? Tak payahlah kan. Cuma dari segi zahirnya nampaknya lebih jaga maka tentang Islam, maka kita anggap dia seorang yang soleh. Tidaklah perlu kita selidik dia pergi mana dan sebagainya, tidak begitu. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang tuan, daripada Abu Hurairah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu bagus, maka Allah tidak menerima sesuatu yang bagus. Tayyib ini bagus, boleh, baik, boleh.
ataupun bersih boleh, maka dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka oleh demikian tuan-tuan yang rahmati Allah, Allah berkata dalam hadis yang panjang ini, innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman seperti mana apa yang disuruh oleh orang-orang, seperti mana yang disuruh oleh para rasul dan para nabi. Antaranya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala iaitu makanan yang halal. Yang halal dibawa kepada kita satu kisah, ya, seorang lelaki yang mana dalam keadaan berserabut rambutnya, maka berdoa kepada Allah, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan ke arah langit, berkata ya Rabbi, minta mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon itu dan ini. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wal malbasuhu haram, manakala pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, semua yang ada itu adalah haram, fa anna yustajabu lahu, maka bilakah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian kepada makanan kita, iaitu dari segi konten atau kandungan makanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu dari segi daripada mana datangnya tu. Memang kita beli nasi lemak halal. Cumanya beli nasi lemak itu menggunakan wang mana? Okey, sumbernya mana? Okey. Sumbernya yang macam mana? Sumbernya yang haram, walaupun nasi lemak, walaupun kurma, walaupun kismis, tapi sumbernya haram, maka kismis itu haram dimakan. Bukan kerana haram kandungannya, tak, tapi haram sumbernya. Ini yang lebih lebih sukar tuan-tuan, ya, lebih sukar. Kalau kita ambil contoh lah, kita ada di kalangan tuan-tuan penjawat awam, ya, contoh. Penjawat awam dah diberi allowance bonus RM500. Sorak lah tuan-tuan, kita seronok RM500. Kita tengok orang swasta, sahabat saya dapat bonus tahunan 13 bulan gaji tuan-tuan. Kita RM500, ye. Terpenggiling kepala. Apa tak tahulah tuan-tuan, apa nak jadi tak tahulah. Baik, kita ambil dalam orang yang penjawat awam dan sebagainya, dia ada allowance kerakyatan. Allowance kerakyatan ini seronok untuk dibincangkan. Allowance, apa mana allowance kerakyatan? Allowance yang diberikan untuk meraihkan orang. Okey. Kalau JUSA, kalau profesor kami di Universiti Melaya, JUSA allowance kerakytannya RM2,500. Kita dah termenung, bila dia raihkan aku? Bila dia raihkan aku? Kadang-kadang kita makan di kafe tu pun kita yang belanja dia. Bukan dia belanja kita. Jadi kita tak termenung mana dia perginya. Saya tanya seorang, ada orang lama dia kata, saya bila dapat allowance JUSA, allowance kerakyatan JUSA, saya terus beli tanah atau buat pinjaman untuk tanah. Dia kata, saya bayar RM2,500, itu RM2,500 daripada allowance kerakyatan itu. Saya pun kata, boleh ke Prof? Apa tak boleh, duit kita. Allowance itu diberi sebagai meraihkan kerakyatan, orang datang rumah ataupun ada tetamu datang dekat universiti ataupun dekat pejabat, maka itulah dia. Ada orang nak buat jamuan, itu barangkali kan. Tapi yang kita raihkan siapa dia? Tanah kita, ya. Yang bukan kita raihkan orang lain. So apa hukumnya pula di situ? Okay. Jadi boleh dibincangkanlah, tuan-tuan bincanglah. Saya bukan mufti yang nak keluarkan pandangan, tuan-tuan. Cumanya kalau didetailkan, maka sangkutlah di situ, tuan-tuan. Sangkutlah di situ. Allowance kerakyatan itu maksudnya apa? Meraih kerakyatan untuk orang, meraihkan orang ataupun digunakan untuk perkara yang namanya kerakyatan. Baik, itu antaranya, tuan. Jadi sumber itu juga satu benda yang perlu diberikan perhatian, kerana hari ini, tuan-tuan rahmati Allah, yang kita nampak kandungan itu mudah. Bila ada jakim punya cop, okeylah, tak ada masalah. Tapi sumbernya masalah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau orang nak belanja kita apa semua sekali, kita kena tengok-tengok juga. Jangan kita pakai hentam semua sekali, tuan-tuan. Orang belanja hentam, tengok orang tu macam mana. Kalau kawan-kawan yang rapat, yang kita dah kenal, okeylah, tak ada masalah apa-apa. Kita tengok orang lain satu ketika dia belanja kita, sumber wangnya daripada mana, tuan-tuan, kita tak pasti. Tengok orangnya hura-hura pakai rantai sini, tuan-tuan, rantai sini, rantai pula sini, tuan-tuan, lelaki belanja kita.
apa namanya sate lah tuan-tuan. Nasi Arab lah sedap. Nasi Arab. Kita sapu bersih sedap lah. Tapi sumbernya itu di mana? Okey. Sumbernya daripada mana? Kalau tanya dia memang dia tak jawab, tapi kita ni sendiri. Sama juga dengan perkara-perkara yang lain dalam kehidupan kita. Maka oleh demikian sumber itu juga memberikan kesan kepada halal dan haram makanan yang kita makan. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang panjang saya bacakan tadi itu, bagaimana seseorang itu berdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi doanya tidak diterima. Pasal apa tidak diterima? Disebabkan sumber makanan itu, tuan-tuan. Sumber makanan. Kita pun renung dalam diri kita. Kita pun berdoa banyak, tuan-tuan. Berdoa banyak. Tapi adakah semua yang kita doakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mana banyak yang tak diterima. Jadi oleh demikian kita analisis diri kita, muhasabah diri kita. Kod-kodlah sumber makanan kita pun di kalangan atau benda yang kita makan itu juga ada sumber-sumber yang tidak sepatutnya atau tidak halal. Kalau saya lihat atau rahmati Allah, satu ketika masa kita berjalan ke Aceh, tuan-tuan yang rahmati Allah. Ini ni kiai-kiai lah, tuan-tuan. Kita panggil ustaz lah, Pak Ustaz lah sana, tuan-tuan. Berjalan dekat kampung tu ada macam buah buah macam buah rambutan tu, buah pulasan, tuan-tuan. Pulasan orang ni. Jalan. Oh, pulasan itu dia pun ambil, kopek makan. Pokok tu pokok orang tu. Okey, tak ada masalah apa-apa. Dia kiai, tuan-tuan, tak ada masalah apa-apa. Jadi kita pun termenung, macam mana boleh dia makan? Saya pun berjalan lagi, saya kata, ni Pak, itu pulasan siapa punya? Itu enggak apa-apa, jalan je. Tengah jalan, dia kata. Haru. Macam ni, tuan-tuan, jangan berkawan. Naya gitu, tuan-tuan. Saya pernah dulu masa satu seminar, tuan-tuan. Seminar itu seminar agama lah. Conference tentang agama dibuat di pondok terkenal di Indonesia. Jadi saya daripada UM, daripada UKM pun ramai, daripada UPM, daripada UIA, satu bas. Daripada Malaysia itu boleh muat satu bas. Jadi oleh kerana sampai lebih kurang sama dia punya masanya. Jadi penaja ataupun organizer ni, tuan-tuan, dia pun hantar satu bas untuk menjemput kami. Dia punya penganjur itu, tuan-tuan, ialah pondok yang terkenal. Dah hingga dia ada universiti. Jadi dia hantarlah seorang pelajarnya untuk mengiringi kami dengan bas tadi. Jadi kita pun turun ke kapal terbang, naiklah bas tu, tuan-tuan. Naik bas. Jadi waktu tengah hari, waktu zuhur dah masuk, dia kata, bapak-bapak sekalian, kita berhenti dahulu, kita makan siang, makan siang tengah hari lah. Makan tengah hari kita solat zuhur. Oh, bagus dia ni. Kita pun tengok ada di restoran itu, tuan-tuan, memang ada surau. Jadi kita sembahyang, lepas sembahyang kita pun pergi pergi makan. Ni orang ni ambil ini makanan. Seronoklah, tuan-tuan. Lauknya banyak. Saya ni memang fashion waktu tu tak suka makan ayam. Jadi makan ikan, ambil ikan apa semua sekali, tengok ikan bakar ada, okey, goreng ada, okeylah, tak apa. Jadi kita tak hiraukan ayam ni. Lepas habis makan, saya makan cepat sikit barangkali, orang lain tak habis lagi. Jadi kita pun ambil kamera, kebetulan kamera baru beli, tuan-tuan. Jadi minat mengambil gambar lah, tuan. Ambil gambar itu, ambil gambar ini, di sana dihimpunkan. Kalau sayap semua. Kalau kepala semua. Kalau dada semua. Yang bahagian menarik sekali, yang bahagian kepala itu, tuan. Dia kepala sekali dengan tengkuk sampai habis, tuan. Saya tengok, pasal apa tak ada kesan toreh di sini, tuan? Terus licin. Biasa kalau di Semelih ada kesan. Di sini kan dia tak ada terus. Cantik. Pelik juga. Saya pun ambil gambar. Tak puas hati, tengok juga angkat. Rupanya memang tak ada kesan toreh di sini, ada kesan tepuk di sini, tuan-tuan. Saya beritahu kawan-kawan yang mana dia dah makan, dia tengah makan, saya kata, "Syekh, cuba tak tengok sikit tu tengkuk ayam ni." Dia pun tengok, tak sembelih ke ayam ni? Oh, tak sembelih, tuan-tuan. Jadi bila ramai dah bising dah ni, ayam tak sembelih. Yang mana yang dah selesai tu, alhamdulillah, nampak macam mana. Yang mana yang dah selesai juga, tapi rasa tu pergi ke bilik air, cuba congkel balik.
Yang keluar-keluarlah, yang tak keluarlah tuan-tuan. Yang masa yang tengah makan ni ke tepi begitulah, jadi kelang kabutlah tuan-tuan, kelang kabut. Jadi bila dah habis begitu, naik bas balik, saya marahlah kepada orang yang bawa tadi, kenapa berhenti di sini, dah tahu ayamnya tak sembelih. Dia kata, iya ke pak? Tak sembelih ke pak? Ya, tak sembelih ini. Dia kata, oh kalau macam tu jangan makan tengkuknya. Kalau macam tu jangan makan tengkuknya. Ya, tengkuk tak sembelih jangan makan, yang lain hentam. Saya kata, betul. Ini nak gambarkan tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian di dalam makanan tuan-tuan ya. Baik, makanan yang suci dan bersih akan menjamin kesihatan yang baik. Justru di samping memilih makanan yang berzat berkhasiat sebaik-baiknya pada masa yang sama, perhatian juga perlu diberikan terhadap kebersihan dan kesuciannya dari segi syariat agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka ianya lebih aula untuk dimakan atau dimamah oleh neraka jahanam. Jadi kena jaga betul-betul tuan-tuan tentang perkara makan ini, persoalan makanan ini. Islam menitik beratkan kesihatan umatnya. Seseorang mukmin yang sentiasa prihatin pada kebersihan kesucian makanan setiap hari pasti akan lahir daripada dirinya nur keimanan dan membantu menjaga kebersihan diri secara keseluruhan, termasuk pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi bila makanan itu makanan yang halal dan baik, bukan hanya halal dalam Islam saja. Dalam Islam bukan makanan itu halal saja, halalan thayyibah, itu baik. Baik maknanya kandungannya okey. Kandungannya bagus, sesuai dengan kita. Contohnya orang gaut lah tuan-tuan. Orang gaut, dia kata ni halal ni, kacang ni halal, dia kata. Mana boleh haram? Mana boleh kita haramkan kacang ni? Dia kata saya kena makan juga. Pasal apa? Sebab dia halal. Dia lupa satu perkara yang namanya thayyibah. Ya, thayyibah maknanya sesuai lah tuan-tuan. Sesuai ataupun boleh memberikan manfaat kepada diri kita, memberikan kebaikan kepada diri kita. Halal satu perkara, yang kedua boleh memberikan manfaat kebaikan kepada diri kita. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kalau orang gaut tak boleh makan kacang, jangan makan kacang. Jangan makan kacang. Ataupun dia orang gaut marah apa lagi, benda apa lagi? Ke kacang lah tuan-tuan ya, antaranya. Jadi pasal apa benda yang haram, benda halal ini jadi mudarat pula pada dia? Dah. Bukan halal itu memudaratkan, sebab ada konsep yang kedua, halalan thayyibah, yang baik tuan-tuan. Jadi oleh yang demikian, dalam perkara ini kita kena tengok balik diri kita tuan-tuan. Tengok balik diri kita. Ada orang yang tak boleh makan itu dan ini, maka menjaga sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita, maka ianya merupakan satu ibadah. Satu ibadah. Maka pemilihan makanan bersih dan halal menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Makanan yang haram pula, sama ada ia daripada bahan yang dicampur najis atau benda bersumberkan punca yang tidak halal, akan mendatangkan 3 bahaya besar kepada pemakanannya. Yang pertama, iaitu makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakannya sehingga dia lebih gemar melakukan perbuatan maksiat dan melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang dimakan itu mempengaruhi jiwa seseorang itu, mempengaruhi kehidupan, karakter seseorang itu. Makanan itu, kalau makanan itu sumbernya adalah sumber yang sentiasa sumber yang syubhah, dia akan pergi mendatangkan was-was dan syubhah pada dirinya sendiri. Kalau orang yang memakan makanan yang haram, saya tuan-tuan ada, ialah kita berkawan dengan semua tuan. Ada seorang sahabat kita tu, saya tak pernah tengok dia makan di kafe dan dia bayar. Dia tak pernah bayar tuan-tuan. Tak pernah bayar. Jadi heran pasal kadang-kadang kalau makan dengan saya tolong bayar lah. Saya tolong bayar. Pasal daripada dia tak bayar. Kadang-kadang kita pergi dia dah makan, tengah makan dah. Saya pun kadang-kadang tengok, memang tak pernah tengok dia hulur duit bayar. Sepanjang kita berkawan dengan dia. Bukan bersahabat tuan-tuan ya, berkawan tuan-tuan ya. Ustaz berkawan dengan orang makan tak bayar juga ada berkawan saja, berkenalan dengan dia. Jadi kita tengok antara perkara yang memberikan kesan tuan-tuan, dia dari segi sembahyangnya subhanallah. Subhanallah, tidak pernah kita lihat dia sembahyang. Satu ketika dalam 2-3 tahun lepas tuan-tuan, pada bulan Ramadan,
dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya nak semayang boleh Ustaz?" Dia tanya, "Ustaz, saya nak semayang boleh tak?" Kata, "Kenapa pula tak boleh?" "Boleh lah semayang. Wajib kita semayang ni." Dia kata, "Saya dah tak ingat nak baca apa Ustaz." Saya kata, "Berapa lama dah tak semayang?" Dia kata, "Hampir 25 tahun. Dah 25 tahun tak semayang, tuan-tuan." Masya Allah. Jadi hati kecil saya mengiyakan, patutlah dia tak ada kekuatan untuk semayang sebab makanannya tadi, tuan-tuan. Makanan yang dia makan tadi, makanan tu halal tapi tidak bayar atau sumber berhutang dengan orang lain. Maka saya kata, semayanglah. Saya pun cerita pada dia yang wajib baca. Dia kata, "Tak ingat semua dah Ustaz. Fatihah tu ingatlah, yang lain semua tak ingat. Kunut lagi lah tak ingat Ustaz." Dia orang yang baru semayang ni, tuan-tuan, yang paling dia takut kunut lah. Yang paling dia takut kunut lah. Itu dia disebut dulu. Saya kata yang wajib baca, yang wajib dibaca dalam sembahyang ni ada beberapa rukun saja. Satu, takbiratul ihram. Yang tu bukan tak ingat kot. Allahu Akbar, ingat. Yang keduanya baca Al-Fatihah, dah ingat dah tadi. Rokok tu perbuatan fi'li, iaitu perbuatan fizikal. Mana dia ke rokok aja, tak baca apa-apa, tak apa. "Oh iya ke Ustaz? Tak payah baca apa-apa? Tak payah rokok aje?" Lah, gitu ke? Tidak nak baca apa? Tak ingat juga, tak ingat. Tak payah baca apa-apa. Ya ke? Sujud macam mana tak payah baca? Tak payah baca. Oh, mudahnya semayang. Dia kata mudah. Yang wajib mana lagi? Okey, selawat dengan tahiyat akhir. Dia kata begitu ke? Jadi tak payah banyak bacalah. Tak payah banyak. Orang ada PhD, tuan-tuan. Tapi nak baca kunut pun tak ingat, tuan-tuan. Yang kunut tak ingat, tinggalkan. Semayang subuh tapi jangan baca kunut. Boleh ke Ustaz? Boleh ke Ustaz? Kesian saya tengok dia, tuan-tuan. Saya tumpang kesian tengok dia yang 25 tahun tak semayang, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah lah, selepas 25 tahun teringin nak semayang. Kalau sampai sudah, saya tanya, "Pasal apa ni teringin?" Doktor lah dia, tuan-tuan, doktor lah. Ada PhD. Saya kata, "Kenapa doktor teringin nak semayang ni?" Dia kata, "Saya tengok satu kemalangan." Dia tengok satu kemalangan, jadi dia berhenti, tengok orang tu nazak, nak mati, dah mati. Dia tengok dengan mata kepala dia. Jadi timbul keinsafan, dia kata. Timbul keinsafan. Lepas tu dia cari jalan nak semayang, tapi bila dia tengok semayang ni, bagi dia membebankan, tuan-tuan. Pasal apa membebankan? Pasal banyak benda nak kena baca. Baca ayat lazim lagi. Jadi bila sembang, dia kata, "Kenapa saya dulu tak diberitahu oleh ustaz-ustaz bahawa yang nak dibaca dalam semayang ni sikit?" Kan? Saya kata, "Itu jangan tanya saya, tanya ustaz-ustaz dulu." Ustaz-ustaz dulu dia memanglah, pasal dia masa dia budak-budak dia ajar. Ustaz ajar bukan nak kata yang ni jangan baca, yang ni jangan baca. Kepada budak-budak, habis budak-budak tak baca, tuan-tuan. Jadi oleh Nabi masa budak-budak dia didik. Jadi dia ambil ilmu budak-budak itu sampai dia dewasa. Selepas 25 tahun tak semayang, maka alhamdulillah, nampak sekarang ni ada perubahan, tuan-tuan. Ada perubahan. Bila dia berubah mula semayang, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok berubah pula pada makanannya. Nampak hari ni alhamdulillah, tuan-tuan, dia cara makan pun tak macam dululah, tuan-tuan. Macam dulu, ya Allah, macam entah apa-apalah, tuan-tuan. Dia pakai teruk lah nak cerita, tuan-tuan. Nak gambar pun tak kerti, tuan-tuan ni. Memang teruk. Dia makan. Tak ada bismillah tu, jangan kira lah. Memang tak ada lah. Begitu. Sekarang ni alhamdulillah nampak ada tertibnya, tuan-tuan. Nampak hari semalam dia kata, "Ustaz, tolong belanja saya." Kata, "Okey, belanja apa?" "Air suam." Kata, "Okey, bagus dia ni." Jadi lepas pada tu dia nampak dia bayar, bayar makanan dia tu. Sama ada dia bayar penuh atau tidak, wallahualam, saya tak tahu. Tapi yang pentingnya dia bayar. Nampak ada perubahan. Jadi maksudnya, tuan-tuan, antara makanan dengan ibadah ada perubahan. Sebab itu kalau kita lihat pada bulan Ramadan, kita boleh qiyamul lail, kita boleh tadarus, kita boleh tarawih. Sebab apa? Sebab kita jaga dari segi makanan. Siang tak makan, masa bersahur makan, kemudian tak makan, kemudian buka puasa pula kita makan. Buka puasa pula, tuan-tuan, makan ala kadar, bubur lambuk, kurma. Okey, bolehlah tahajud malam tu. Cuba buka puasa tu hentam biryani gam, tuan-tuan.
Tarawih pun beginilah tuan-tuan ya, begini. Tarawih pun tak berapa nak tarawih dah, maksudnya begitu. Pasal makanan mempengaruhi walaupun ianya halal, lebih daripada had yang sepatutnya. Jadi sebab itu kalau kita lihat makanan ini akan mempengaruhi jiwa pemakannya, yang mana kalau makanan yang sumbernya haram, dia akan membawa kepada mudahnya terjebak kepada perkara-perkara yang haram. Yang keduanya, keburukannya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebarang doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bila makanan sumbernya haram, maka ia yang tidak dimakbulkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang panjang tadi, yang mana seorang lelaki yang berdoa bersungguh-sungguh, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bilalah agak-agaknya Allah Subhanahu wa taala nak menerima, mengkabulkan permintaan dan doanya tadi. Yang ketiga, iaitu tidak akan mendapat dia akan mendapat siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang tidak menjaga makanannya ini, maka inilah yang akan diperolehi di akhirat nanti, dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seterusnya iaitu makanan yang dimakan ini, semasa makanan itu dimakan, maka perlu ada adabnya tuan-tuan. Adab, okay. Adab makan itu, ataupun kita panggil tata susila sunnah dalam makan. Kita makan makanan halal, sumbernya halal, tapi kita melanggari adab yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, kita dah tengok dah tuan tebal roti canai ini memang dia basuh telur dia. Orang yang tebal pun tebal sekali subhanallah, tebal kedua subhanallah, bagus dia tuan. Bagus, kita okeylah. Kita nak pergi beli makanan tu pun sumbernya alhamdulillah tuan, ni sumber halal, okey. Sampai pula roti canai tu, pap, roti canai 01 siap dia tu, pap sampai roti canai tu. Kerah tuan-tuan. Ni kerah ni pasal apa ni? Ni masalah pula. Sumber halal tapi adab pula tak ada. Adab pula tak ada. Sebab apa? Kita komplain makanan itu di hadapan makanan. Nabi SAW mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh tuan-tuan, untuk menghina makanan yang ada pada kita. Sebab yang roti canai yang keras itu memanglah keras, kita tak nafikan keras. Cumanya yang keras itulah rezeki kita pada hari ini. Nabi bila dia suka dia makan, bila dia tak suka dia tinggalkan. Boleh tak komplain? Boleh, tapi pergi kat tempat dia, jangan komplain depan makanan yang dihidangkan kepada kita. Jadi jangan kata, apa kerah ni? Okay. Jangan tuan-tuan, nak makan, tak nak makan sudah. Okey, nak komplain pergi jumpa dia, kata keras sangat hari ni. Pasal apa hari ni keras sangat? Oh, dia kata uli tak cukup ke apa semua, tu pulanglah. Tapi nak gambarkan jangan kita menghina, memperkatakan keaiban makanan di hadapan makanan, kerana itulah rezeki yang Allah beri pada kita. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tentang perkara ni orang kita ni jenuh lah tuan-tuan ya, jenuh. Nabi SAW dalam satu kisah, dia nak balik ke rumah, jumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya Aisyah, ada apa Aisyah nak makan ni? Aisyah kata tak ada apa-apa. Cuba cari kok ada. Oh, Aisyah kata ada roti ya. Ada roti. Roti nak cicah, ada jam ke strawberry faraulah ke apa, jam strawberry ke cheese ke apa. Cheese tuan. Aisyah kata tak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa dah apa? Ada cuka. Cuka ada. Maka bawa cuka sini. Nabi pun ambil roti cicah cuka. Dia kata alangkah sedapnya makan roti cicah cuka. Sedap ke tuan-tuan makan roti cicah cuka? Esok tuan-tuan try. Ambil beli roti cicah cuka. Sedap ke? Tak sedap. Tapi nak ceritakan Nabi, walaupun tak sedap, tapi tidak mengaibkan makanan yang dihidangkan atau diberikan kepadanya di hadapan makanan tersebut. Siapa pakai kita ni, subhanallah kan. Bila sampai je tom yum, ini berapa lori jatuh dah ni? Pasar Masin. Pasar Masin. Berapa lori jatuh ni? Garam murah ke tuan-tuan? Itulah kita. Itulah kita manusia tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini kita kurangkanlah tuan-tuan. Nak hilangkan terus tu payah kan. Kita ambil masa sikit ya, cuba untuk
mengambil makanan itu berdasarkan sunnah Nabi SAW. Antara perkara lain, antara yang dipertegaskan kepada kita, iaitu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi berkata, ya ghulam samillah wa kul biyaminik, iaitu hendaklah bila nak makan baca bismillah. Bismillah, sama ada kita nak baca bismillahirrahmanirrahim ataupun hari tu dah nak cepat sangat, bismillah saja. Okeylah tu. Bismillah. Ada tak pendek lagi? Tak ada dah tuan-tuan. Itu je paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Panjang ustaz, tak dan. Bismillah je. Bismillah dengan nama Allah. Okey, silakan. Tak ada masalah apa-apa. Jadi makan dengan membaca bismillah. Bila habis makan, sebut alhamdulillah. Bukan kita tak sebut ustaz, sebut selalu. Ya, sebut bila makan banyak. Alhamdulillah. Cuba makan sekeping roti ataupun sekeping biskut, ada sebut alhamdulillah. Alah, sekeping tu kecil je. Alhamdulillah juga tuan-tuan. Dah. Walaupun ianya kecil, tetapi makanan daripada Allah, rezeki daripada Allah. Bila kita makan, disunatkan oleh Nabi mengucapkan alhamdulillah. Kita alhamdulillah, tapi bila 3 pinggan. Bila 3 pinggan, alhamdulillah. Dengan penuh, dengan penuh gaya tuan-tuan, pasal 3 pinggan. Jadi oleh demikian kita kena balik semula pada apa yang dibuat oleh Nabi. Kecil ke atau banyak, sikit atau banyak makanan yang dimakan oleh Nabi, maka Nabi bermula dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Yang ketiganya tuan-tuan rahmati Allah, iaitu Nabi makan dengan tangan. Nabi makan dengan tangan. Kalau benda yang sesuai dengan tangan lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi macam orang Terengganu, marah orang Terengganu. Orang Terengganu makan laksa dengan tangan tuan-tuan ya. Tu hebat orang Terengganu. Makan laksa dengan tangan. Tuan-tuan bayang orang Terengganu pergi Penang tuan-tuan, jenuh Penang, ngeling kepala orang Penang. Tak apa, sebab orang Terengganu ni laksa dia, kuah laksa dia pekat tuan-tuan. Kuah laksa dia pekat. Tak apa, tak ada masalah. Jadi dia akan gaul tu. Itu yang sedap tu dengan tangan. Okey, pasal kuah dia pekat, lekat pada laksa tu. Kalau laksa Penang pakai dengan tangan, naik tuan-tuan. Laksa habis, kuah tak habis lah, jawab dia tuan-tuan. Jadi tu. Tak apa. Jadi maksudnya, ada perkara yang perlu makan dengan sudu, makan dengan sudu, tak ada masalah. Ada perkara yang perlu makan dengan tangan, makan dengan tangan. Kita orang Melayu, kita makan nasi dengan tangan, makan dengan tangan tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat, tangan kita ni tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya tu, setiap kali kalau kursus dia susah hati. Pasal apa dia susah hati? Bila dia makan di hotel, khusus di hotel biasanya, makan di hotel, dia akan makan dengan sudu. Kononnya duduk hotel tuan-tuan, makan dengan tangan koman sepanang lah maknanya. Koman lah, tak standard lah, makan hotel dengan tangan kan. Dia makan dengan sudu lah. Dia kata setiap kali dia makan sudu 3 hari, dia akan ada masalah penghadaman makanan perut dia tuan-tuan. Dia ada masalah penghadaman, iaitu perut dia tak lawas. Saya kata kalau macam tu, dah tahu macam tu, kenapa tak makan dengan tangan? Segan pula ustaz. Tak apa, makan dengan saya lah, senang. Duduk satu meja dengan saya. Dia makan dengan tangan. Jadi maksudnya kita dalam keadaan umpamanya benda-benda yang di hotel dan sebagainya, kita walaupun boleh makan dengan tangan, tapi kita pilih makan dengan sudu kan. Benda yang boleh kita boleh makan dengan tangan lah. Sebab itu kalau kita tengok di tangan kita ni tuan-tuan, ada enzim. Sebab itu kalau tuan-tuan masak nasi yang panas, tuan-tuan sentuh dengan tangan ini, enzim ini akan pindah kepada nasi tersebut, dan nasi itu banding dengan nasi lain lebih cepat basi berbanding dengan nasi lain. Nasi yang kita sentuh tu lebih cepat basi. Sebab itu mak-mak kita dulu, ayah kita pesan, jangan sentuh nasi dengan tangan. Sebab dia pindahkan enzim itu. Bila kita makan ni tuan-tuan, enzim itu secara tak langsung akan masuk ke dalam mulut kita, dan dia membantu pencernaan atau penghadaman makanan. Dia mempermudahkan penghadaman makanan. Sebab itu Nabi dia isap tangan kan, isap jarinya lepas makan supaya enzim itu masuk, ataupun memudahkan sistem penghadaman itu berlaku dalam keadaan yang baik tuan-tuan. Jadi oleh demikian kita buatlah, kita jilat juga tangan bila makan KFC tuan-tuan. Makan pizza dah tak jilat dah tuan-tuan. KFC kita kalau tengok kawan kita jilat tangan, Allah, tak cukup ke makanan tu. Kita rasa macam tu. Padahal dia jadi satu idea yang digunakan oleh KFC sehingga menjilat jari tuan-tuan. Kan? tak rasa jijik pula, tak rasa kotor pula, pasal namanya KFC.
Ini masalah yang kita hadapi. Maka dengan tangan jilat jari kita itu bukan jilat jari ni sampai sini ni tuan-tuan ni. Ni jilat begitu bukan. Jilat jari ni sini hujung ni saja. Bukan sampai tangan ni jilat dah. Yang jilatnya di hujung ini saja yang akan membantu proses penghadaman. Ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, apa yang boleh saya rumuskan dalam perbincangan kita pada hari ini dari segi pemilihan makanan, yang pertama sekali iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajar kita, mendidik kita untuk memilih menjadi orang yang lebih pemilih ataupun bersifat pemilih dalam makan, supaya makanan yang kita makan itu pertama sekali menjadi ibadah kepada kita. Apabila kita makan perkara makanan yang halal dari segi kandungan, halal dari segi sumber, dalam masa yang sama memberikan kesan kepada orang yang makan ini, iaitu lebih mudah dia melakukan ibadah, lebih mudah mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang pertama. Yang kedua, semasa kita makan itu menjamah apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makan menggunakan atau mengikuti tata cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menggunakan tangan, mengucapkan bismillah, tidak mencerca makanan, kerana ianya juga merupakan satu yang boleh menyebabkan hilangnya keberkatan kepada makanan yang kita makan. Jadi berartinya yang kita makan itu tuan-tuan bukan hanya makanan, tapi yang kita makan itu iaitu makanan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak jaga sunnahnya, kalau kita tak jaga sumbernya, kita makan makanan yang kontang, yang tidak ada dalam makanan tersebut keberkatan atau keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan berdasarkan kepada nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mari kita menjaga makanan kita yang kita lakukan, yang kita ambil pada tiap-tiap hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus mengikuti keberkatan atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya buka pada tuan-tuan, kalau ada soalan silakan. Ya. Orang okey. Yang pelaris. Baik. Yang pertama iaitu dari segi makanan. Kita sebut tadi makanan itu dari segi halal, okeylah, selesai. Adakah orang yang menyediakan makanan itu juga kita kena ambil kira? Tuan-tuan, dari segi fiqh dia tak pula ambil kira. Cuma dari segi tasawuf, dari segi ihsan itu tuan-tuan kena ambil kira. Kena ambil kira. Jadi dalam penghidupan hari ini kita kena ambil kira dari segi aspek itu. Fiqh dia tak pandang, yang sediakan yang penting halal, selesai masalah. Tapi dari segi pengamalan para ulama muktabar dahulu, semua sekali mengambil kira dari segi fiqh dan juga dari segi tasawufnya. Jadi kita kena tengok juga tuan-tuan, orang yang menyediakan makanan itu dari segi auratnya macam mana, kan. Dia kalau kita tengok kalau yalah dia bagi tuan-tuan perasan, kalau orang jual lembu fresh itu dengan rantainya, dengan kita pun termenung. Ada tak cara lain nak cari tempat lain lah maknanya. Pasal di situ bukan berartinya tidak halal, tapi ada benda yang tidak diberkati di situ, dari segi auratnya, dari segi perkara yang diharamkan oleh Allah, dari segi rantai, gelang dan sebagainya. Jadi bagi saya kita kena ambil hal tentang perkara itu, kerana ianya sebahagian daripada usaha untuk memastikan keberkatan kepada makanan yang kita makan itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua iaitu dari segi pelaris, tuan-tuan. Ni zaman sekarang ni ramai sungguh guna pelaris. Pelaris ni tuan-tuan, kalau Haji sebut tadi pada kedai makan, saya pernah jumpa satu klinik swasta, tuan-tuan. Klinik swasta pun guna pelaris. Mana doktor itu guna pelaris. Saya kata heran betul lah doktor ni. Macam mana dia ni doktor boleh guna pelaris?
Jadi tu dia. Ni zaman hari ni. Okey, bagaimana halnya dengan ni? Kalau boleh tuan-tuan, peranan kita kalau tahu dia guna pelaris, nampak biasanya dia tulis kan dekat pintu ataupun tempat atas tu, kita tegurlah apa namanya penjual tersebut ataupun peniaga tersebut, kita tegur kerana ianya merupakan satu perkara mungkar atau perkara maksiat yang berlaku, dan barangkali kalau silap-silap hari bulan, kalau dengan tiada pengawalan yang sebaiknya, maka mungkin boleh jadi khurafat atau mungkin boleh jadi syirik dalam perkara tersebut. Jadi oleh demikian kita beri ingatan kepada dia. Kalaupun okey, semasa kita bagi ingatan tu, kita nak makan atau tidak, pada pandangan saya lebih baik kita jauhi. Pasal di situ ada elemen bersubahat dengan mereka yang melakukan maksiat ni, tuan-tuan. Jadi kalau ada nampak, kalau masuk nampak, cari kedai lain. Cari kedai lain, maka ianya lebih aula. Baik. Kalau tengah makan, kan? Makanan habis dah, tengok Allah flat juga. Habis kalau mana yang ada, tuan-tuan. Kalau nak tinggal begitu pun tinggal ajalah. Mana bayar kena bayarlah, nak bawa. Macam mana kita dah makan? Jadi kalau boleh cari jalan untuk tidak bersubahat dengan orang yang menggunakan pelaris, itu adalah lebih baik. Lebih baik. Jadi mana yang pertama, peranan kita kena tegur dia. Kita kena tegur. Yang keduanya, kalaulah kita sebagai pelanggan, kita perlu memilih mereka yang tidak menggunakan perkara mungkar ini di dalam melariskan jualan mereka. Jadi cari jalan lain. Kecualilah tuan-tuan, semua tak ada kedai lain dah. Itu je kedai yang ada. Nampak macam manalah. Tapi tak munasabah lah, tuan-tuan ya. Dia Bangi ni tak munasabah, Sarawak pun tidak, tuan-tuan. Banyak kedainya, tuan-tuan. Cari jalan. Jadi bagi satu dakwah secara tidak langsung kepada dia. Selagi mana dia guna pelaris, maka itulah. Saya pernah dulu, tuan-tuan, masa duduk Tanjung Malim. Tanjung Malim ni memang terkenal, tuan-tuan ya. Ada sahabat-sahabat kita tahulah Tanjung Malim. Lepas habis kuliah di masjid, ada seorang sahabat ajak kita minum. Kita minumlah. Minum. Jadi bila saya buka sos tomato tu, tuan-tuan, bila buka je dia meletup sampai habis atas tu. Macam shilling rendah sikit tu habis. Dia meletup. Jadi saya kata ada benda tak. Adalah sebelum tu adalah beberapa kejadian berlaku di kedai tersebut. Jadi kebetulan hari tu sahabat saya ajak saya minum. Saya bukan jarang, malah tak pernah lah situ. Hari tu pergi juga. Dengar dah orang cerita, tapi pergi juga pasal orang ajak. Bila kita buka tu meletup, dia punya sos cili tadi meletup, meletup. Bila tu, jadi ini adalah benda-benda yang kita nampak yang lain. Jadi nak gambarkan bahawa lepas pada itu, tuan-tuan, bila orang tu tengok orang yang sama dalam satu grup tunggu makanan itu, masing-masing lari, minta cancel. Jadi barangkali itu juga satu dakwah pada dia. Lepas pada itu tak apalah, kami tak makan di situ, kita makan tempat yang lain malam tu. Esok atau 2-3 hari lepas pada itu saya pergi jumpa akak yang jual. Jadi yang pengusaha itu akak, saya pesan dulu akak, kalau benda-benda yang tak tu jangan akak nanti. Sebab kedai ni dekat dengan masjid, orang masjid akan datang makan. Tapi dia marah, tuan-tuan, dia marah. Biasalah manusia kan, dia marah. Tak apalah akak nak marah, tak, tapi saya tegur je lah. Benda-benda yang tak sepatutnya tak boleh. Jadi nak gambarkan, kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk begitu. Tak semestinya Allah tunjuk selalu, tapi nak gambarkan kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk supaya beri keinsafan kepada kita dan juga kepada mereka yang mengusahakannya. Jadi saya rumuskan bahawa kalau ada yang pelaris ni, tuan-tuan, kalau boleh kita tegur dia, itu terbaik. Yang keduanya, kalau ada pilihan, dan saya rasa di Bangi ni banyak pilihan kita, jangan kita mendekati atau bersubahat dengan mereka. Bersubahat dengan cara kita beli, memanglah kita bersubahat, dia akan menambah pendapatan dia, dan dia gunakan pendapatan itu pada perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Saya rasa itulah yang boleh saya berikan perhatian. Ada soalan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa sekadar itulah yang boleh kita berbicara pada hari ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu kelemahan saya. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang kita akan meneliti 5 perkara yang diarahkan, yang dipenasihatkan oleh Al-Imam Syafi'i untuk diperbanyakkan, InsyaAllah pada perjumpaan akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.